untuk buka perniagaan tu banyak makan modal, kadang-kadang dia ada resiko. Kita akan buat simpanan lah, banyak simpanan kita yang dah habis, itu kita buat simpanan baru lah untuk masa depan yang baru. Bang, pertandingan malam ni persembahan yang mana abang rasakan yang paling banyak berkah daripada juri? Saya rasa mungkin yang kedua kot. Tapi tak juga, sebab yang pertama tu dia ada tema yang berbeza. Sebab saya cuba bawa konsep penghayatan lebih sikit pada tema solo. Yang kedua tu dah rock kan. Jadi dua-duanya pun membantu kot. Kalau nak cakap lebih tu, saya rasa dua-dua dalam pattern yang berbeza. Mai expect abang akan bergelar juara untuk program ni? Ada rasa 2 minggu sebelum ke minggu-minggu Sebenarnya mengharap tu tidak, tapi meletakkan sasaran. Sebab mengharap tu apa pun boleh berlaku dalam pertandingan. Kadang-kadang pemilihan lagu yang salah, kemudian nyanyian di dalam live ni dia ada stage fright kan. Kadang-kadang dia tergugup. Bila dia tergugup, apa planning semua hilang kan. Jadi macam mana nak mengatasi gugup tu lah satu cabaran besar lah untuk kita. Abang mungkin abang tengok daripada peserta pertandingan malam ni menjadi saingan terhebat. Saya tengok macam Akmal kan. Kita tengok hari ni memang outstanding berbanding yang lain dengan dia punya sampai syurga, dengan amaran mama memang lain. Cara dia, penghayatan dia dengan suara dia memang ada kemerduan suara dia tu kan. Jadi macam Dato' Atan cakap lah, mungkin saya ada kelebihan dari sudut 30% undian secara online. Dekat situ membantu lah kan. Alhamdulillah lah, sebab pertandingan ni berbeza dengan pertandingan yang dijurikan 100%. Dia nak kena tarik peminat juga. Kita kena ada tarikan peminat daripada luar sana untuk sama-sama undi kita. Apa abang buat dengan peminat abang? Sampai peminat boleh abang yatim kat social media ke, TikTok ke apa ke? Selain daripada undangan-undangan yang saya nyanyi tu, sepanjang undangan tu saya promote je. Jangan lupa saksikan Terpaling Juara jam 9 malam setiap Ahad. Apa saja show saya promote saja. Alhamdulillah, kami sebagai artis senior ada kelebihan sebab kita ada undangan nyanyian berbanding kepada artis budak-budak fresh yang tak ada undangan nyanyian. Jadi di situlah advantage. Kami keluar je TV, peminat tengok, promotor tengok, function dinner function yang berminat tengok, undang kita. Jadi sepanjang 8 minggu ni memang ada undangan yang agak padat, dan jadual saya sampai Dato' Atan pun cakap masa minggu bila dia cakap, "Pai, bila masa nak praktis ni, show je manjang dia kan." Jadi masa-masa itulah saya gunakan kesempatan untuk promosikan Terpaling Juara. Macam mana abang? Frekuensi didikan Hail yang abang rasa yang paling abang bekas lah, paling beri impak pada abang selama 8 minggu ni. Hail ni karakter suara dia ada satu konsep, dia ada belajar kan, kita tak ada belajar. Jadi contoh macam malam ini dia minta, "Bang, lagu Ku Akui tu cuba abang buat satu ni macam apa nama? Macam mana lirik dia macam mana lagu Ku Akui? Alah, lupa lah pula. Jadi dia punya line tu dia minta saya buat, "Bang, kalau abang buat ni bang, alamak dia merosot, tapi kena kawal lah, jangan sampai terlalu dia kena membina dinamik dia." Jadi idea dia untuk memberi cadangan pattern line-line untuk itu memang bagus. Macam Datuk Siti cakap kan, dia ada satu karakter mencipta line yang mana kita tak terfikir. Masa dia. Bang, pemandangan malam ni mengubati kerabaan pertandingan sebelum ni abang tak nampak? Boleh, Alhamdulillah. Selain daripada mengubati, dia boleh juga dijadikan satu benchmark. Sebab Rahmat Mega hari ni bolehlah gunakan nama Rahmat Terpaling Juara kan. Sebab Rahmat dah bukan saja boleh bersama kumpulan, tapi boleh juga bergerak secara solo. Dan insya-Allah sebenarnya perancangan untuk melahirkan single dah memang ada masa zaman PKP, tapi tak sempat keluar. Jadi pelancangan masa nak keluar tu, takdirnya bukan saya buat-buat, memang kita dah plan nak keluar, tapi dapat undangan Terpaling Juara. Jadi saya mengambil langkah untuk hold dulu single saya, dan saya rancang kalau program ni dia menjadi advantage
untuk saya rilis selepas Terpaling Juara. Tadi dah dapat offer untuk OST drama. Tiga-tiga dah bawa. Nah, dengarnya dah dapat offer pula untuk OST drama. Sedap lah tu kan. Kalau boleh nak soalan soalkan macam Dato' Siti cakap tadi, abang berkawan baik dengan abang dia. Kita apa boleh ceritakan, maksudnya abang macam dengan Siti pun ada dari dia berhenti dengan bila kita ada momen-momen sama. Sebenarnya adalah sedikit kami memang berkawan dengan Ai dan sebelum tu belum berkahwin dengan Rozi. Jadi ketika Siti Nurhaliza ni menjadi seorang baru nak mencari tapak dalam industri, Dato' Siti masa tu belum Dato'. Jadi dia masuk pertandingan bintang HMI dan dia terkeluar. Dan pertandingan tu dia terkeluar. Jadi Ai masa tu datang jumpa saya bekerja dengan bekerja dan berkawan rapat dengan masa tu arwah Abang Amran Abu Bakar yang set up Universal Music tahun awal 95 tak salah saya. Jadi masa tu Ai ada bagi satu CD, bukan CD, video Siti Nurhaliza menyanyi ketika bintang HMI. Masa tu. Jadi masa tu lah saya dah kenal Siti sebelum jadi penyanyi dan saya cuba recommend. Tapi mungkin bukan rezeki saya, arwah Adnan Abu Hassan lebih dulu mengambil Siti Nurhaliza menjadi penyanyi sebelum saya sempat mengesahkan macam saya buat Izzat Lazim kan, macam mana saya mencari bakat Izzat Lazim. Masa tu saya nampak Siti ni bagus ni. Jadi saya recommend, bagus budak ni. Trend masa tu Zian Azin sedang popular. Jadi masa Zian Azin sedang popular itulah saya nampak dia ni ada satu kelainan. Saya cuba recommend tapi tak ada rezeki saya. Adnan Abu Hassan dah nampak dia dulu. Jadi tak adalah apa-apa saya nak mengambil advantage, tak ada. Maknanya selepas tu saya dah tak ambil tahu, saya dah buat di masing-masing. Berbalik kepada hadiah wang tunai tadi. Mungkin macam cakap tadi, mungkin untuk CV. Tapi mungkinlah kalau dah menang dan kurang, abang ada niat untuk something ke perancangan lain. Mula-mula kita nak pergi umrah dululah. Sebab tahun ini saya pernah pergi seorang tapi ada niat nak bawa family kan. Jadi ada rezeki ni saya bolehlah bawa family. Selepas tu mungkin kita nak membiayai mana-mana masalah-masalah yang lepas kan. Adalah masalah yang terpaksa recover hutang-hutang lama tu, kita tutup lah. Macam mana? Belum ada plan lagi. Mungkin lepas ni baru kita cari tarikh yang sesuai. Kita tengok date yang tak berkaitan dengan jadual show. Tadi ada menyampaikan lagu Di Penjara Janji dengan Kapten sendiri. Bagi abang macam mana? Walaupun Dr. T cakap lebih kepada Hale kan? So, apa pendapat abang? Sebenarnya susahnya lagu tu ialah saya tak nak melihat lagu tu dia monoton menyanyi bersama kan. Saya nak bagi part sebab kita dah buang verse yang kedua kan. Jadi saya ambil verse pertama, jadi verse dia dah pergi ke bridge, Hale ambil. Dan kita ada lagi bridge dan chorus pada yang berikutnya. Jadi sebab tu saya biarkan Hale ambil bahagian tu dan saya recover pada bahagian yang akhir. Sebab akhir tu dah climax dengan dia ada dia kat situ Hale akan masuk. Sebab kalau kita gunakan yang kedua pun, yang pertama pun sama, kedua pun sama, color lagu tu tak berapa nampak. Jadi kita ubah mengikut insting je, dia tak ada planning yang sangat banyak pun, dia insting je. Hale kita buat macam ni lah, gini. Bagusnya Hale ni dia supportive. Dia rasa apa abang rasa selesa, jom kita buat. Malam ni kita santai je. Dia tak adalah sebagai kapten, dia sentiasa terbuka lah untuk dia dengar saya punya dan saya pun okey ke. Nanti kat okey lainnya abang buat gini, saya tukar. Bang, apa rahsia dalam usia macam ni boleh ikut pertandingan lagi, menyanyi dengan stamina yang bagus? Macam kota apa banyak? Pertama, kita kena sentiasa bergaul dan jangan meninggi diri. Kalau boleh kita ni bukannya sentiasa di atas kan. Jadi ketika di atas kita ingat di bawah, supaya ketika orang di bawah tu, masa kita di bawah tu kita perlukan orang untuk naik kita ke atas. Jadi saya mengamalkan sikap yang sama. Saya popular ke tak popular ke diri saya. Kemudian cara amalan hidup sihat. Saya tak merokok.
Kemudian sentiasa ada exercise ringan lah, bukanlah terlalu berat kan. Maknanya mungkin skipping, jogging semampu mungkin lah. Tak adalah intensity pergi gym tu, tak ada. Itu je simple. Lepas tu makan saya tak jaga, tapi saya jaga benda tu. Bang, yang tak merokok tu mungkin dalam industri kita sebenarnya ramai orang merokok kan. Jadi macam mana abang boleh tidak merokok? Mungkin sebab cara kita berfikir. Sebab saya daripada ketika zaman rock lagi, yang mana masa tu zaman rock ni gila, jangan kata rokok. Orang yang terjebak dengan anasir-anasir yang lebih besar daripada tu kan, sampai ketagihan, masuk rusak. Saya bercampur dengan dia orang. Kan? Saya bercampur dengan rockers-rockers sampai dia orang pun tak tahu yang saya sebenarnya tak merokok. Kan? Kalau benda-benda lain tu, saya memang ada prinsip apa yang kita nak, apa yang dia nak, itu dia punya pasal. Kan? Saya punya pasal. Prinsip tu bila kita diri kita sendiri, orang tak boleh nak ni kita nak pengaruh kita. Kita dengan diri kita. Saya suka positif. Pastikan abang akan lebih high fly. Jadi apa pengalaman abang seperti maksudnya nak konsert ke, nak berlakon juga ke? Berlakon tidak ke. Utama Saya nak, lepas single saya keluar tu, mungkin saya nak fokus kepada kalau ada soundtrack, mungkin kita tengok pada solo album lah. Sebab saya ada banyak lagu yang simpan, tapi dengan setiap kali menyanyi, lagu lama juga yang orang minta, kan? Lagu lama juga yang menjadi siulan nyanyi. Jadi kita nak selang-selikan. Dengan single terbaru saya ni, adalah sedikit ciri-ciri melodi zaman itu, tapi muzik zaman ini. Jadi kalau biasanya orang dengar nyanyian saya tu, orang tak perasan yang Rahmat Niaga yang menyanyi masa tu. Terima kasih abang. Terima kasih. Apa lagi?